syaitan innahu lakum adu. Tapi pada ayat yang lain Allah kata nafsu kita itu dia suka mencelakakan kita. Faham? Oleh itu kita kena faham ada dua musuh. Satu musuh yang Allah bagi itu syaitan. Apa kerja syaitan? Tengok. Syaitan ini akan dia target hati kita supaya hati kita tidak cenderung kepada yang halal. Faham ya? Syaitan akan goda hati kita supaya tidak cenderung kepada yang halal. Manakala nafsu dia akan goda badan kita, jasad kita supaya tidak cenderung kepada taib. Jadi syaitan menghalangi kita daripada ini halal, manakala nafsu menghalangi pada taibah. Okey, macam mana nak tahu nafsu kita ni menghalangi kita makan yang baik? Cuba letak buah kurma dengan ayam masak kurma. Mana copet habis? Soden cakap memberi. Ni orang Perak mana cepat habis? Mengaku je lah. Ayam kurma. Ayam masak kurma. Cuba puan-puan letak di depan anak puan-puan yang masih sekolah rendah. Letak nugget dengan buah tin. Kan? Mana anak kita dulu ambil? Nah, jangan ke nugget, mak anak pun ambil nugget dulu. Betul Itu buktinya nafsu nak celakakan kita. Badan. Oleh itu kita kena faham apa ni maksud perintah Allah halal thayyibah ni. Next. Okay, cepat. Nanti betapa kita wajibnya terus mengambil susu ini, ya. Okey. Sekarang kita tengok dulu persepsi manusia apa itu halal thayyibah. Cuba dulu. Dia pecah terus. Okey, ada 4 golongan. Pertama, ada orang makan yang halal tetapi tidak thayyibah. Ada orang makan halal tetapi dia tak mahu tahu thayyibah ke tak thayyibah, dia tak mahu tahu. Janji halal. Okey, golongan kedua, ada orang yang makan thayyibah tetapi tidak mengambil berat dalam perkara halal. Yang penting thayyibah. Halal ke haram dia tak mahu tahu. Okay. Yang paling celaka ni orang yang ketiga. Kan? Dia halal atau tidak, thayyibah pun tidak. Jumpa buruk dimakan. Kan? Jumpa ular, dia maksudnya koyak ular. Okey Yang paling bahagia orang yang keempat. Golongan keempat ni dia selalu mengambil berat. Kan? Mana yang halal, mana yang thayyibah. Kita hari ni minum susu. Sampai sekarang kita tak tahu apa itu thayyibah. Dan kenapa harus minum susu? Nampak tak? Yang kita tahu kadang-kadang datang kawan kan, ini susu dia susu apa? Susu lembu tuan. Nabi minum susu kambing tu. Kita pun lembek kan. Betul, Nabi minum susu kambing. Orang selalu kata apa? Sunnah Nabi minum susu kambing. Mana ada susu lembu? Persepsi ini kita perlu betulkan. Ya, sebenarnya bukan sunnah Nabi minum susu. Sunnah Nabi minum susu kambing. Sunnah Nabi minum susu. Nampak tak? Sebab Nabi pernah minum susu kambing, susu lembu, susu unta. Saya sampai sekarang belum dapat lagi satu hadis yang Rasulullah tu kata tentang kelebihan susu kambing. Yang saya dapat selalu kelebihan minum susu lembu. Rasulullah kata minumlah olehmu susu lembu. Karena lembu itu makan rumput yang berkhasiat. Dan menurut Tibbun Nabawi, sebenarnya susu yang paling bagus untuk manusia selepas susu ibu adalah susu lembu, bukan susu kambing. Sebab apa? Nutrien atau mineral yang ada dalam susu lembu dia adalah bersesuaian dengan jisim organ manusia. Faham ya? Lagi satu, yang paling mudah didapati bukan susu kambing, susu lembu. Faham ya? Susu kambing susah. Baik. Next. Faham ya?
Halalun thayyibah itu memiliki lazim wa malzum. Ingat sifat ya. Sifat lazim wa malzum. Apa itu lazim wa malzum terus? Apa itu lazim wa malzum? Yaitu dua sifat yang melekat dan sama sekali tak boleh dipisahkan. Maknanya setiap kali kita makan, kan, makanan itu wajib ada dua sifat, bukan satu. Tapi yang kita sibuk cari hari ini apa? Sifat halal. Kita tak pernah mengambil berat perkara thayyibah. Sebabnya tadi yang sehatkan kita siapa? Allah. Allah baru sehatkan kita kalau memenuhi syarat. Makanan itu mesti ada dua sifat. Baru Allah sehatkan kita. Faham ya? Jadi apa itu? Halal thayyibah itu dua sifat yang melekat dan tak boleh pisahkan. Terus nanti kalau tak faham boleh tanya selepasnya ya. Okay. Bolehkah contoh boleh tak kita makan sesuatu yang thayyibah tapi tidak halal? Boleh tak? Ada satu makanan itu dia thayyibah tapi tak halal. Boleh tak? Tak boleh ya? Itu membuktikan dua sifat tak boleh dipisahkan. Amin. Begitu juga terus sudah tak boleh terus. Okey. Itu buktinya dua sifat tak boleh dipisahkan. Terus maka begitu juga pada hakikatnya kita sama sekali tidak boleh memisahkan sifat thayyibah dari makanan yang halal. Maknanya kalau tuan-tuan perempuan dah beli yang halal, pastikan ianya juga thayyibah. Okey, terus. Ni mesti tunggu apa ni thayyibah ni. Baru sekarang aku dengar ni. Okey, contoh dia satu lagi, Pak. Contoh dia bukan polis. Satu dah kan. Kan contoh dia IC. IC itu terus IC itu nampak aja sekeping. Pada hakikatnya dia ada dua sifat. Sifat depan dan belakang. Faham Boleh tak kita tunjuk pada polis kan? Mana IC awak? Awak dah langgar lampu merah ni, betul Ini IC saya. Polis tengok. Ini depan ada, belakang tak ada. Kan? Oh, jadi tuan nak yang belakang. Belah mana? Tunjuk lagi sekeping. Kan? Lepas tu polis tu cakap kita apa? Awak ni orang Bangla ke? Ikut saya aku belai. Kan? Jadi tak boleh. Macam IC juga. Satu keping ada dua sifat, tak boleh dipisahkan. Okey, terus. Jadi jelas dan terang bahawa kedua sifat tersebut tidak boleh dipisahkan dari suatu makanan harian kita. Faham Okey, terus. Maknanya setiap kali kita nak makan, kita kena pastikan makanan tersebut ada dua sifat, bukan satu. Sifat apa? Terus sifat halal dan thayyibah. Faham Okey, terus. Terus. Ni dah laki dah tunggu apa thayyibah ni. Kan? Okey, cuba tengok fakta hari ni. Terus ya. Hampir 100% orang Islam makan yang halal, tidak thayyibah. Faham ni dekat masjid Kampung Kurnia Jaya ni. Kan? Sedap makan ni. Ini semuanya halal tetapi tidak thayyibah. Terus, okey, fakta hari ni, okey, contoh dia ni nasi lemak. Nasi lemak halal tak? Halal. Tapi adakah thayyibah? Tidak Apa yang tak thayyibah dalam nasi lemak? Kita hari makan nasi lemak kan? Semua diam ni. Tadi pagi 2-3 bungkus. Okey Apa yang tak thayyibah? Pertama, nasi. Nasi sudah di bleach. Dia hilang thayyibah. Dia tetap halal tetapi tidak thayyibah. Okey. Yang kedua, lemak. Dia ada santan yang dimasak. Yang ketiga, telur yang ada feed from, ada antibiotic feed from animals. Ada antibiotic. Okey. Kacang digoreng dengan minyak yang tak betul. Lepas tu ada iblis. Bilis. Ikan bilis Okey, hati-hati dengan ikan bilis, boleh buang sel, boleh dog. Sebab apa? Ikan bilis sekarang dalam pasaran dia sudah chemicalized. Kalau nak betul ikan bilis, pergi kat tepi laut, ambil ikan bilis, jemur kat tepi laut. Itu baru betul. Faham Okey, baik. Lepas tu ikan bilis direndam dengan garam chemical. Faham Itu kita cepat sakit. Okey. Yang kedua, sambal, ada MSG, monosodium glutamate, ada gula pasir. Okey. Betul, ada daging, ada ayam. Ini semua halal untuk hati
tetapi buruk untuk badan. Okey, ni ada sotong. Sotong macam getah jatuh dalam minyak tanah, pernah tengok tak? Siapa pernah tengok getah tu? Getah yang dekat kat tu jatuh dalam minyak tanah, dia kembang kan? Itulah sotong. Kan? Okey, dia paru, betul apa ni? Minyak betul, ada perasa, ada gula, ada satu yang bagus. Timun. Tapi ada satu yang bagus timun, tapi lawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lawan satu orang. Boleh menang tak? Dalam timun tu 2-3 keping, lepas tu dia tak makan, dia makan ni saja. Kalau ada 10 orang, kita tengok pagi-pagi tu, orang makan nasi lemak, ada 10 orang, ada 40 keping ikan timun. Padahal timun ini sebagai neutralize. Faham Macam kita makan sate, betul Yang tinggal dekat pinggan sate apa? Timun. Dengan Bawang. Padahal Allah jadikan timun dan sate itu neutralizer untuk potong. Tengok tu. Satu orang yang warna hijau lain ni. Tengok. Sini ada DAP, ada PAN ke, ada apa semua. Bukan betul yang cerita jadi nak lawan satu orang tak boleh Oleh itu kita kena memahami apa itu taubat. Next. Okey. Terus fakta hari ini hampir 100% orang non-Muslim. Tadi Allah kata apa? Kepada semua manusia kena makan halal Thayyibah. Tapi apa faktanya? Hampir 100% orang non-Muslim yang ke Islam makan yang thayyibah, yang organik, tetapi tidak halal. Apa yang tidak halal? Dia suka curah wine. Faham wine itu dia bagus untuk jantung, tetapi dia tidak halal untuk hati. Faham Okey, terus. Okey, fakta hari ini. Siapa ada pasal ni? Siapa ada? Hampir 100% kedai runcit orang Muslim jual yang halal tetapi tidak Thayyibah. Faham tak? Okey, terus tengok ni yang kuning ni yang banyak rumah orang Melayu ni. Orang Cina tak makan. Okey. Memisahkan salah satu sifatnya. Ingat memisahkan salah satu sifat tersebut akan menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Cuba tengok. Okey. Apakah akibatnya? Terus makan yang thayyibah tetapi tidak halal. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Masuk neraka. Cuba back, boleh back. Kena back. Okey, makan yang halal tetapi tidak thayyibah. Ni apa ni? Makan yang halal tetapi tidak thayyibah. Akibatnya cuba. Masuk mana ni? Masuk tak back pula ni. Saya suruh back. Cuba back. Cuba faham. Sebab ni sikit apa ni? Back, mana back? Sekejap. Tak apa. Okey, tak apa Okey, jadi sekejap. Makan yang thayyibah tak halal masuk kita. Makan thayyibah tak halal masuk neraka. Makan halal tak thayyibah masuk nak masuk kita. Ada dua tak mau ikut perintah Allah. Okey. Apa maksudnya makan thayyibah tak halal masuk neraka? Okey. Siapa beri kita penyakit tadi? Allah. Okey. Bila kita makan makanan kurang satu sifat, maka Allah mungkin nak beritahu. Contoh, makan thayyibah tak halal. Bila seseorang makan thayyibah tak halal, Allah hanya beri sihat pada badan. Tapi kerana haramnya makanan itu, Allah akan beri penyakit pada hati. Apa penyakit hati? Hasad, dengki, takabur, syirik, sombong, ujub. Okey, penyakit ini risiko dia masuk neraka. Okey, makan yang halal tetapi tidak thayyibah. Allah buat macam mana? Allah hanya beri sihat pada hati. Kerana halalnya makanan itu. Kerana buruknya makanan itu, Allah campakkan penyakit dalam badan. Apa penyakit badan? Kencing manis, stroke, kanser, darah tinggi. Penyakit ini risiko dia masuk
Hospital. Faham Sekarang kita tak heran lagi kenapa Tuan Imam masuk hospital. Kenapa mufti boleh kena potong kaki. Kenapa? Mufti hafal Quran, mufti hafal hadis, betul? Tapi kenapa dia ada sakit jantung? Sebab mufti itu telah makan yang halal tetapi tidak Thayyibah. Faham tak Okey, sekarang ni mana lebih seksa? Masuk neraka ke masuk hospital? Masuk neraka? Salah, lebih seksa masuk hospital. Kenapa? Satu orang kalau masuk hospital, maka mak bapak dia, saudara mara dia senang lenang dalam syurga. Ada tak mak bapak, saudara mara dia pergi jenguk dia dalam neraka? Ada tak? Tak ada kan? Tapi satu orang masuk hospital, seorang anak masuk hospital, ibu bapa dia dekat mana? Tengok astro dekat rumah. Juga ikut masuk hospital. Suami masuk hospital, isteri pun ikut. Isteri masuk hospital, suami pun ikut. Mak bapak masuk hospital, anak-anak semua ikut. Bukan anak-anak je, saudara mara pun ikut. Maklum pun pergi tengok. Betul tak? Lepas tu, kalau hospital sini, Taiping ni, kata kita tak boleh handle lah penyakit semput ini, teruk lah, kita pergi refer ke HKL, Hospital Besar Kuala Lumpur, dihantar ke sana. Apa timbul lagi masalah? Bayar tol, betul? Bayar minyak. Lepas tu di rumah, yang sakit si Alung, yang sulung, umur dia 4 tahun, ada adik 4 bulan. Nak bawa yang sulung ni, mesti yang 4 bulan pun belum cerita keadaan perjalanan yang si Angah ni menangis. Lepas tu sampai ke KL, saudara mara tak ada, nak tidur kat mana? Kan? Nak tidur kat hotel, tak ada duit. Jadi betapa seksanya masuk Nak ke tak nak? Kalau tak nak, makan yang baik. Okey, apa tu tadi? Terus jadi tak kira siapa kita ni, kita mufti ke, raja ke, PM ke, doktor ke, terus kaya miskin ke, maka melanggar salah satu sifat tersebut akan tanggung akibatnya. Terus okey, jadi apa itu halal dan thayyibah? Terus okey, kita semua yakin, kita semua faham apa itu halal. Terus kita semua faham. Terus tapi hampir ke semua kita hari ini masih keliru lagi dalam memahami apa itu makanan thayyibah. Okey, terus apa itu thayyibah? Terus. Okey, supaya kita mudah faham thayyibah dan supaya kita mudah faham apa itu thayyibah dan satu hati dalam memahami thayyibah, maka kita mesti melihat orang yang pertama sekali yang mengamalkan ayat halal dan thayyibah. Siapa dia? Cuba next. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang kan? Ikut aja Nabi. Sebab Nabi itu authorized agent Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ada produk untuk kita makan. Produk itu mesti kita beli melalui authorized agent Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Sekarang kita kena ambil produk Nabi. Cuba. Ni tak laku situ je sebenarnya. Nabi tak minum situ je kan? Cuba dengar okey. Supaya kita sebelum kita apa tu pemakanan Nabi, maka kita pahami dulu sukatan dalam pemakanan. Dipanggil apa itu? PH. Okey, PH ni kalau kita cerita politik, maksud PH itu adalah Pakatan Harapan, betul? Tapi dia cerita makanan. Maksudnya sukatan, ya. Okey. 1 hingga 6 itu dikategori asidik, terus 7 itu neutral, terus 8 ke 14 itu alkali. Tak apa, ini baru dengar ni kan. Tak apa, saya pun belajar universiti, belajar pondok dulu tak pernah ni datang apa ni kan. Tapi rupanya kita tak pernah dengar, tak pernah belajar. Hari-hari kita telah buat alkali atau nutri apa ni acidic. Okay, contoh. Kalau kita pegang enjin kereta kan, tangan kita akan berminyak. Okey, akak basuh dengan apa? Basuh dengan apa? Sabun kan? Kenapa akak tak mau basuh dengan air biasa?
tak bersih kan? Kenapa harus dengan sabun? Sebab sabun itu bersifat jadi walaupun kita tak pernah dengar, kita dah buat tak? Kalau tangan berminyak mesti cari sabun, padahal itu kita telah buat. Ya? Tapi kealkalian sabun itu untuk luaran, bukan dalaman. Nanti jangan balik rumah cakap dengan suami, abang tu ustaz selalu cakap kan, kalau ni sabun ni minyak, kita puas dengan sabun, so macam khusus berminyak kan, kena minum air sabun, boleh? Mampus. Okey, boleh mati tau. Sabun itu untuk luaran. Kalau minyak ni dalam usus dan jantung ke, maka kita perlu makanan buktinya apa? Cuba tengok. Terus, okey. Ni badan kita. Terus aja. Dari ketiga kategori di atas, cuba terus. Acidic, neutral, alkali. Mana yang diperlukan oleh badan kita? Cuba tengok. Mana yang diperlukan? Maka yang diperlukan adalah alkali, bukan asid. Ya? Dari ketiga kategori di atas, maka kategori alkaline adalah yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Ya? Terus. Kenapa? Sebab badan kita sudah ada asid. Sudah ada asid dekat pankreas kita, sudah ada asid, tapi asid itu diberi 20%, ya. Terus, okey, asid 20% tidak akan pernah berkurang. Terus, alangkah malangnya ia selalu bertambah. Dia tak akan berkurang, tapi sedihnya selalu bertambah. Bila bertambah akan membawa masalah. Contoh. Kalau asid itu bertambah dalam ruas jari ini, timbul masalah, dipanggil apa? Arthritis. Betul? Kalau lebih dalam usus, panggil apa? Gastrik. Kalau asid lebih dalam sendi, panggil gout. Betul? Kalau asid lebih dalam otak ni, panggil apa? Migraine. Kalau asid lebih dalam pundi, nanti panggil apa? Penyakit apa? Batu? Sekarang. Nampak tak? Kalau asid dah satu badan, nanti bukan batu karang lagi jadinya. Tahu apa? Penyakit apa? Akan nak pilih batu kek ke, batu buruk ke, batu gajah, batu belah. Batu belang boleh. Kalau dah melampau sangat, nanti dapat batu ni. Janganlah dulu, muda lagi. Kan? Okey, baik. Supaya kita ni, macam mana asid boleh bertambah? Cuba tengok. Alangkah malangnya selalu bertambah. Pertama, kerana stres. Jangan stres. Jangan stres. Okey? Kita relax je. Kita senyum je. Yang kedua apa? Kerana parasit. Yang ketiga, kerana drug. Yang keempat, kerana environment yang tercemar. Ada corona. Macam ni parasit ni termasuk corona virus. Terus, okey, termasuk yang paling kerap iaitu acidic food. Kita hari-hari makan makanan yang bersifat asid. Cuba teruskan. Okey, baik. Okey. Sekarang oleh itu supaya kita selamat, mari kita tengok menu makan Rasulullah. Tadi badan kita perlu apa? Terus dia tak tahu. Perlu alkali. Cuba tengok. Perlu alkali. Badan kita sudah, tunggu sekejap. Badan kita sudah ada asid, perlu alkali. Dari mana kita dapat tahu badan kita perlu alkali? Bukan dari ilmu sains. Siapa yang bagi tahu kita? Nabi. Cuba tengok Nabi makan. Pertama apa? Air zam-zam. Okey, daging bersifat asid. Cuba tengok apa lagi? Habatus soda, minyak zaitun, cuka, kismis, okey? Fresh milk, susu segar, buah kurma, buah tin, buah zaitun, buah anggur, buah oren, buah delima, buah tembikan, lagi apple. Nabi makan timun, Nabi makan labu, Nabi makan carrot, madu, oat, barley. Cuba tengok Nabi berat sebelah mana? Sebelah asid ke sebelah alkali? Cuba jawab. Alkali. Masya Allah. Nah, Allah suruh perintah kita apa tadi? Toibah. Inilah Toibah yang Nabi contoh. Cuba kita ni lagi, coba. Okey, Rasulullah SAW karena itu sedikit, Rasulullah makan daging bukan setiap hari, sebulan 2 kali.
sahaja. Kadang pun bagi dia tak pernah makan. Kalau dia makan pun dia suka batang Pinang. Dia kata batang pinang. Orang typing kata apa? Betul tak? Harimau menangis. Cuba kita ni macam mana dengan kita kadang kita hari ni. Okey, kita hari ni dah tiap hari makan daging. Yang kita makan tu bukan batang pinang je, batang kali, batang pita semua benda. Bangun pagi apa? Cuba teruskan. Kita ulangi Okey, menu makan Rasulullah SAW. Okey, terus je. Okey. Ya, terus. Acidic food, alkaline food. Okey, badan kita perlu alkali. Cuba tengok Nabi makan sebelah mana. Masya Allah. Nabi fokus sebelah ini. Nampak? Okey, next. Okey, tadi pemakanan Nabi itu adalah betul ikut keperluan badan. Terus, bagaimana dengan kita hari ini? Terus. Okey. Terus apa tu? Ini menurut pakar yang dia tengok Nabi. Okey. Sekarang apa itu Thaibah? Okey, mari kita tengok Thaibah menurut Al-Quran. Nabi makan yang more alkalinity, alkali, ada zaitun, minyak air zam-zam sebagainya. Apa maksud Nabi makan? Orang selalu kata sunnah Nabi minyak zaitun, sunnah Nabi buah kurma. Adakah itu pemakanan sunnah? Cuba tengok. Terus, terus, okey. Ini sebenarnya Thaibah, makanan Thaibah. Ciri-ciri dia pertama keperluan sel. Tadi ada berapa? 300 trilion sel. Yang kedua bersifat akali. Thaibah itu mesti bersifat akali. Yang ketiga tinggi nutrisi. Lepas tu selanjutnya tinggi minerals, Selanjutnya tinggi vitamins. Okey. Terus tinggi amino acid. Lepas tu omega dan tinggi antioksidan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini tidak di backing. Okey. Jadi inilah tuan-tuan perempuan maksud pemakanan sunnah. Maksud pemakanan sunnah itu bukan yang ini. Yang Allah perintah apa? Thaibah. Tapi dalam mencari Thaibah berpandukan sini dulu. Bila kita berpandukan Nabi, Thaibah itu adalah ini. Pertama, kerukuan sel, alkali, nutrisi, mineral, vitamin, amino acid, omega, ada antioksidan. Okey, saya nak pahamkan sikit je Okey, baik. Yang disuruh cari oleh Allah bukan yang ini, tapi yang ini. Cara cari yang ini adalah mesti berpandukan ini. Nabi tak mau berpandukan tempat lain. Coba tengok. Kalau Nabi minum air zam-zam, Thaibah itu ada dalam air mineral. Air mineral itu biasanya tudung dia apa? Biru atau hijau. Lepas tu yang ada tulisan pH. Ada botol. Lupa Jadi tuan-tuan, botol itu ada tulisan pH. Tu sebenarnya kita kena pegang pH tu. pH tu bagus, kan? Lepas tu pH tu menentukan yang bagus tu kita minum apa? Yang tudung biru atau hijau. Ingat apa? Ingat pH cakap apa? Tudung biru atau hijau. Ini macam lain aja bunyi dia. Tanda air mineral itu tudung biru atau hijau. Kan? Atau air telaga, perigi. Boleh iPad boleh tak? Boleh. iPad bagus. pH dia 7 ke atas. Tapi masalah iPad tu dia ada ada klorin. Jadi iPad tu halal untuk hati tapi sangat buruk untuk badan. Kita minum direct boleh cause cancer. Oleh itu kena ada penapis kat rumah. Penapis itu mesti alkaline filter, tak mau RO filter. Faham Okey. Yang kedua, mana lagi kita nak cari Thaibah itu? Yang ada alkali, nutrisi, antioksidan. Tengok Nabi. Tadi air zam-zam, maksudnya kena cari air mineral. Okey. Kalau Nabi makan anggur, apple, tembikar, delima, maknanya alkali, nutrisi, antioksidan ada dalam buah-buahan. Nampak tak? Nabi makan buah kundang tak? Tahu siapa tahu buah kundang?
Buah pundang kan? Nabi makan buah pundang tak? Tak kan? Bukan sunnah Nabi lah ya. Nabi makan acai berry, strawberry tak? Tak makan kan? Bukan sunnah Nabi lah. Jadi bukan begitu maksud pemahaman sunnah Nabi. Maksudnya kalau Nabi makan tembikar dengan anggur, maksudnya sifat thayyibah tadi ada dalam buah. Okey. Kalau Nabi makan ni ada ni timun, labu, maksudnya thayyibah itu ada dalam sayur-sayur. Okay. Kalau Nabi makan habbatus soda, maknanya sifat thayyibah itu ada dalam habban. Orang selalu kata sunnah Nabi makan habbatus soda kan? Padahal sunnah Nabi makan habban. Habbatus soda contoh kepada habban. Apa itu habban? Habban itu maksudnya biji-biji. Faham ya? Oleh itu habbatus soda itu mewakili apa? Biji selasih, faham? Biji sawi, biji bijan. Apa lagi ya? Kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kacang gajus, kacang almond. Faham? Itu sunnah Nabi. Termasuk juga beras yang kita makan sunnah Nabi. Sebab dia habban, termasuk jagung. Tapi mesti beras yang kita tumbuk. Jadi tuan-tuan, nak ikut perintah Allah ni kena cari, pergi kat bendang, beli padi banyak-banyak 2-3 goni, bawa balik rumah, suruh orang rumah tumbuk beras. Boleh? Kau tak penuh penumbuk. Mana ada masa kita nak tumbuk beras. Okey, kena ada masa. Sebab beras itulah yang ditumbuk tu yang halalam thayyibah. Kalau beras yang dalam pasaran, dia sudah dipolish, dah tak ada apa-apa, dah kosong, tinggal halal aja, thayyibah dah tak ada. Itu sebabnya kalau kita makan beras yang dijual kat pasar, kita berisiko dapat kencing manis. Okey. Kalau tak ada masa, kita nak tumbuk beras, pergi Giant, kita kena beli brown rice. Boleh? Beras perang. Beras perang paling bagus dalam pasaran yang saya amal sendiri adalah beras perang tempatan daripada Alostar Kedah. Ya, dipanggil apa? Eco Brown. Cari kat pasar Eco Brown. Ada banyak jenis, pilih makan mana yang sesuai. Cuba ya. Okey. Kemudian bila Nabi minum susu, maka thayyibah itu ada dalam susu lembu, susu kambing, susu unta. Di antara semuanya itu adalah paling bagus susu lembu. Apa fadilat susu lembu ni nanti Encik Jah akan jelaskan. Masa takut nanti boring. Terus kan? Terus bagaimana dengan menu kita hari ini? Ya. Jadi tuan-tuan, perlu saya, barang kita perlu apa tadi? Akan ditunggu je Okey. Kenapa harus tahu ini? Sebab tuan-tuan perempuan, susu ini adalah sangat thayyibah. Sehingga dengan asbab susu ni banyak betul orang sembuh kan. Tetapi ada sebahagian orang dia beri komen apa? Tak ada apa pun nak susu ni, aku makan minum tak ada apa pun kan. Lepas tu ada dia minum dari tadi telefon aja je. Gula mula bacaan gula 5, tapi lepas minum ni jadi 10. Gula tak tinggi kan. Di sinilah banyak keliru kita. Ingat, setiap makanan yang thayyibah tak akan memberi mudarat. Kenapa ada setengah orang minum susu ke atau suplemen lain ke, dia tak ada kesan pada dia? Kenapa? Rahsianya ada kat sini. Tengok menu makan kita ni. Okey, badan kita ni perlu apa? Alkali. Tapi apa yang kita semat? Cuba. Bangun pagi nasi lemak, terus roti canai, teh tarik. Tapi sebelah mana? Sebelah asid yang tidak diperlukan oleh badan. Masya Allah. Terus apa lagi? Apa lagi lagi? Kari pak, nasi goreng. Tunggu je. Nasi goreng pun ada mazhab sekarang tu. Ada nasi goreng mazhab kampung, ada nasi goreng mazhab Cina, ada nasi goreng mazhab Melayu. Ada yang paling canggih mazhab USA. Maka mazhab apa kak? Tapi semuanya bersifat
Asid. Mi goreng ada boric acid. Faham tak? Okey, mi yang kita makan hari-hari, sarapan pagi, dibuat daripada apa? Tepung. Kalau kita uli tepung warna apa? Kenapa perempuan makan mi jadi kuning? Kenapa kita menganiaya diri kita sendiri? Tak ilah. Itu belum cerita lagi dia bubuh kena berubah, patutlah aku minum susu tak kesan. Minum susu nak dia tu nak baiki, tiba-tiba kita sarapan dengan mi goreng, dia bagi rosak balik. Faham Cuba lagi. Mi kari pula. Terus mi Bandung. Sirap Bandung ada. Apa kelebihan Bandung ni? Tak tahulah. Tak ada pun mi Aceh. Okey, Milo Ais. Biryani, susu yang pekat, yang sejat. Yang sajat pun ada. Okey. Tom yum. Tengok. Daging merah, daging masak merah. Okey. Bujiau. Masya-Allah, carbonated drink. KFC. McD. Apa lagi? Pizza Hut. Pizza Hut. Okey. Nasi Iskandar. Ini saya punya Okey, terus. Apa lagi? Ulang balik. Okey. Ulang balik. Okey Okey, tengok. Maknanya makanan kita dari pagi pusing balik ke pagi semuanya sebelah lepas tu malam kita minum susu situ je satu sachet. Patutlah tak berkesan. Oleh tu tuan-tuan perempuan, susu ini sangat dahsyat. Dia macam seorang mufti. Tapi tuan-tuan jemput seorang mufti ke rumah, bila mufti balik, panggil balik penyangga, penyamun. Ini kan semua ni penyangga, penyamun, betul? Apa yang disamunnya? Buah pink dan nak. Kalau tak nak, buang. Minum yang sebelah sini balik. Apa dia tadi? Yang toy? Yang toy bantu apa? Kalau Nabi minum air Zamzam, air mineral. Kalau Nabi makan labu, makan kangkung. Nabi makan kangkung tak? Pucuk paku. Ayo, makan pucuk paku. Tak kan? Berarti itu sunnah Nabi lah. Maksud Nabi makan labu, sunnah Nabi makan sayur. Tadi Allah kata apa? Makan apa yang atas bumi kamu. Itu semua aku punya. Tapi yang halalan Thayyibah. Sekarang kita, kewajiban kita cari halalan thayyibah kat tempat kita ni. Cari. Macam mana nak cari yang thayyibah ni? Tengok nak. Maknanya kalau Nabi makan labu, timun, kita kena cari kat sini sayur-sayurnya. Ada pucuk paku, ada kangkung, ada bayam. Betul tak? Ini yang kita faham. Sunnah Nabi makan buah kurma. Tapi yang paling banyak kita makan ayam masak Kurma. Sunnah Nabi kita kata makan buah tin. Tetapi di dekat rumah kita lebih banyak makanan dalam Tin. Kita faham sunnah Nabi. Buah tin ada, tapi cuma segenggam. Makanan dalam tin ada 1 dozen. Masya Allah, ada sardin dan macam-macam. Oleh itu kita kena berubah. Apa maksud makanan kita hari ini? Cuba lagi. Next. Kenapa kita dapat penyakit? Cuba. Menu makan kita hari ini. Terus je. Okey. Kita bercanggah tak dengan pemakanan Nabi. Terus. Tengok. Maknanya terus apa yang kita makan hari ini bercanggah. Jadi tabiat makanan kita hari ini adalah tidak sesuai dengan keperluan badan, bercanggah dengan sunnah Nabi dan juga bercanggah dengan disiplin ilmu sains. Apa yang bercanggah dengan sunnah Nabi? Terus dengan ilmu sains. Okey. Berdasarkan terus je tak apa. Mana kita bercanggah? Okey. Mana yang bercanggah? Cuba tengok terus. Okey, badan kita perlu alkali. Tapi yang kita sumbat adalah yang bersifat
Acidic. Asid. Apa yang bercakap? Cuba. Terus, okey. Tadi kita ni bukan ciri makanan tabak, tapi ciri makanan buruk. Apa yang buruk? Cuba tengok. Terus, okey, cukup. Tadi pemakanan sunnah itu keperluan apa? 300 triliun Sel. sel. Tapi kita keperluan Nafsu. La ilaha illallah. Bercanggah. Okey, yang kedua. Okey, Nabi tadi makan bersifat sedangkan kita bersifat Acidic. bercanggah. Okey. Betul ke? Kalau ikut ilmu sains, okey. Tadi dekat pankreas kita ada apa? Dekat pan. Dekat pan tu ada DAP, ada bukan, pusing. Dekat pankreas kita ada asid hidroklorik. Asid hidroklorik perlu alkali. Tak boleh kita perlu asid, nanti ada lebih. Okey. Oleh itu Nabi ajar kita perlu alkali. Tapi yang kita semua yang bersifat Acidic. bercanggah. Okey, yang ketiga. Tinggi nutrisi tapi ini tinggi gula. Terus tinggi garam. Terus tinggi lemak. Tinggi kalori, karbohidrat. Tinggi 3P. Apa itu 3P? Warna, pengawet, perasa. Yang selanjutnya, kalau makanan Nabi itu menjana antioksidan, sedangkan ini menjana radikal bebas. Oleh itu berubahlah. Cuba terus berubahlah, kena taubat ke makanan lah. Next. Maksud taubat ni menukar. Ada setengah orang terus ada setengah orang dia cakap pantang, saya kena pantang, ada gout. Bukan. Dia kena tukar. Mana boleh pantang, kita perlu makan. Air pipe tukar. Air pipe tukar dengan air penapis, tapi mesti bersifat alkali. Cuba lagi terus. Okey. Ni beras. Beras putih tukar dengan beras perak. Faham Okey, selanjutnya minyak masak tukar dengan minyak. Kalau puan-puan, tuan-tuan tak sanggup beli minyak zaitun, cerita dia tak ada mi goreng. Cerita Bos. Saya tiap hari sekarang makan yang berebus. Ambil bayam dengan buah jagung potong, rebus dia. Jadikan sayur biasa je. Makan tidak kenyang, tapi waktu pagi makan tidak kenyang, tetapi tahu tak? Tengah hari tidak teringat nak makan. Maknanya dia tidak kenyang tetapi tidak melaparkan. Itu sifat makanan thayyibah. Faham Saya kadang juga isteri saya buat, ambil buah labu. Buah labu tu steam, lepas tu ambil ubi kayu juga steam atau rebus, lepas tu ambil buah pisang abu. Sudah masak dia semua, kemudian ambil kelapa parut, perah santan dengan air yang baru mendidih. Ambil air mendidih tu, taruh kelapa parut, biarkan sekejap, bila dah suam baru kita perah dia, jadikan dia kuah. Campur dengan labu yang direbus tadi, lepas tu tambah siasit. Tahu siasit? Tahu. Kan? Siasit tu tambah, itu gaul dia, tak perlu gula. Jangan ambil gula pasir sebab dia tidak thayyibah. Faham macam tu je tak apa. Kenapa tidak perlu gula? Sebab labu sudah ada gula. Pisang abu sudah manis. Faham siasit tu membekalkan nutrien yang banyak. Labu pun ada vitamin. Faham Kalau kita makan cendol kat tepi jalan, dia akan bubuh Lepas tu dia ciduk kacang merah dalam apa? Dalam tin. Ezuki bin, kacang merah dia ciduk dalam tin. Makanan dalam tin boleh menjana, dipanggil acrylamide. Acrylamide ni dia boleh biarkan sel kanser dalam badan kita. Faham? Itu fakta sains. Itu balik sekarang kat rumah, jangan ada lagi makanan dalam tin. Faham Okey, tukar dengan buah tin. Terus minyak zaitun paling bagus. Terus gula pasir tukar dengan buah-buahan. Okey, macam gula pasir juga tukar dengan gula stevia. Stevia ni, tapi ni saya kena edit balik. Stevia pun tak berapa elok, kecuali daun. Daun itu kita boleh ambil gula dalam buah-buahan yang saya syarah. Okey, cuba tengok penduduk Malaysia makan gula 26 sudu teh gula sehari.
Berapa banyak gula telah kita makan. Masya Allah. Nampak tak? Terus kita merupakan pengguna gula terbaik di dunia. Kan? Terus tengok ni. Orang Cina tak beli benda ni tahu. Tengok kadar gula setiap tin berapa. Nampak? Kita suruh lagi minum anak-anak kita. Yang ini, ni tetamu datang ini kita hidangkan. Nampak? 1, 2, 3, 4 yang ini, yang dalam tin. Okay, terus tengok lagi ni. Ini paling banyak ni. Ustaz ini paling banyak kat rumah kita. Ada tak? Ada. Susu potong lagi. Ini kan ubat kencing Yes. Oleh itu, jangan ada lagi kat rumah kita benda itu. Sebab kita selama ni kena tipu. Bagaimana Allah memberi kita sihat sedangkan kita sendiri menganiaya diri kita. Tengok ni yang hijau. Hampir 100% orang Melayu tak boleh kalau tak ada ini. Tuan-tuan, ini sangat bahaya. Boleh sebabkan kanser, faham tak? Saya pernah terjumpa satu orang, dia pegang kepala macam ni dekat masjid saya jadi imam HKL. Saya tanya ni, Haji ni macam ada masalah Haji. Apa tak ada masalah Ustaz? Marah kat saya ni. Kenapa Haji? Saya dah hantar anak saya ke medical Subang Center. Dah ambil duit saya 100,000 lebih. Lepas tu dia cakap dia dah tak boleh handle. Dia pergi bawa anak saya ke SKL. Tak perlu kepala saya Ustaz. Duit dah habis, anak saya tak sembuh. Lepas tu medical Subang Center tu dia pergi hantar ke SKL. Lepas tu saya terus tanya, Haji, anak Haji ni mesti kena bara. Betul Ustaz? Bara apa tu? Bara otak. Bila dia cakap bara otak, berapa anak Haji? Anak Haji ni umur berapa yang kena bara otak ni? Ustaz, anak saya tu pada 18 tahun baru. 18 tahun dah kena bara otak. La ilaha illallah. Ini saya buat tangan Haji. Haji, ini mesti kes Milo ni. Anak Haji ni hari-hari minum Milo. Dia tercengang. Dia bangun dari duduk tu, dia pegang saya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh tahu anak saya minum Milo? Adalah saya agak je. Memang betul Ustaz.